Salam, salam Bapak Ibu. 弟兄姐妹，大家平安。 Perkenalkan nama saya Daniel Utomo. Saya melayani di GMI Gloria Medan. 让我自我介绍一下，我是吴景言牧师，我目前在荣耀堂侍奉。 Bapak Ibu, ini pertama kali saya berkhotbah di tempat ini. 这是我第一次在这里讲道的， Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Yufrendi yang melayani di Gloria dan juga segenap majelis GMI Gracia. 我特别要谢谢邱泽正牧师还有全体执事，给我机会来分享神的话。 Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman, saya ajak kita membaca dari kitab Yohanes 18 ayat 28 sampai 32. 让我们一起来读经文，记载在约翰福音第18章28到32节。 Bapak Ibu, mari kita membaca secara bergantian. 我们用起应的方式来读。 Saya baca ayat 28, Bapak Ibu ya Mandarin Indonesia silakan membaca ayat 29 demikian bergantian. 我读28节，弟兄姐妹可以用印尼文或者是中文来读29节，以此类推。 Mari kita mulai Bapak Ibu, saya membaca dari Alkitab TB2 bahasa Indonesia. Yohanes 18 ayat 28 sampai ayat 32. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. 比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？” Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." 比拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。” Demikian supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. 我们一起祷告。 Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督所敬拜、所荣耀的父上帝。 Kami datang padamu saat ini dengan penuh iman dan kerendahan hati. 这时候，我们凭信心和谦卑的心来到你面前， Memohon kiranya Tuhan berbicara, mengajar setiap kami melalui firman-Mu. 求主亲自用你的话语来向我们说话。 Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan firman di depan. 求你高莫使用传讲和传译你话语的仆人， Kuasa Roh Kudus menolong kami, memenuhi kami, 圣灵的能力充满高莫我们， termasuk kami semua yang mendengarkan. 包括听到的人， Supaya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi kami juga lakukan dalam hidup kami. 好让我们不仅聆听你的话，更要遵守你的话语。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, pada tahun 1983, 1983年， seorang pria di Amerika yang bernama Morris Hastings 有一个美国人名叫莫里斯·黑斯廷斯， dia ditangkap dan dituduh melakukan kejahatan pembunuhan yang tidak dia lakukan. 他被逮捕，他被指控一项他没有去做的谋杀案的罪名。 Tanpa bukti yang kuat, dia divonis hukuman penjara seumur hidup. 在没有罪证的情况之下，他就被定罪，而且坐监38年。 Nah, Hastings bersikeras bahwa dia tidak bersalah. 他自己坚决说没有错。 Bertahun-tahun dia berusaha agar bukti-bukti yang ada itu ditinjau ulang. 在很多年当中，他不断的坚持说他无辜，并邀请他们重新审查相关证据。 Tapi permohonannya itu selalu ditolak. 但是呢，他的请求常常遭到拒绝。 Baru pada tahun 2022, 一直到2022年的时候， setelah 38 tahun dia di penjara, 也就是他入狱38年之后， ada bukti DNA terbaru yang menunjukkan bahwa dia ini tidak bersalah. 有最新的 DNA 证据，终于证实他是无辜的。
Akhirnya saudara dia dibebaskan. 后来他被释放了， Dan dia keluar dari penjara pada usia 69 tahun. 他在69岁的时候终于出监牢了。 Dapatkah saudara bayangkan? 你们能够想象吗？ 38 tahun di penjara 他38年待在监牢里面， atas kejahatan yang tidak dilakukan. 是因着他自己没有做的罪而坐监的。 Ini ketidakadilan yang luar biasa, bukan? 这是一个很大的不公正。 Ya hidupnya selama 30 tahun itu hilang begitu saja. 他38年的岁月就这样白白的过去了， Diambil secara tidak adil. 他就是很不公正的被夺走了， Karena pengadilan yang tidak adil. 是因为他面对不公正的法庭。 Bapak Ibu, pengadilan yang tidak adil ini 弟兄姐妹，这不公正的法庭 juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 我们的主耶稣也曾经面对同样的情况。 Ketika dia dibawa oleh orang Yahudi di hadapan Pilatus untuk diadili. 当他被犹太人的宗教领袖带到比拉多面前受审的时候， Dan Yesus juga dinyatakan bersalah 那个时候耶稣也被定为有罪， tanpa bukti kejahatan yang jelas. 但却没有清楚的罪证。 Ya saudara, ketika Pilatus bertanya, apa tuduhanmu atas orang ini? 当比拉多问他们：“你们对这个人有什么指控的时候， Saudara jawab mereka apa? 他们怎么回答呢？ Mereka hanya bilang, jikalau dia bukan seorang penjahat, 他们只说：如果他没有做坏事，maka kami tidak menyerahkannya kepadamu. 我们就不会带来交给你。 Ya saudara, sama seperti misalnya saya kalau ngajak pendeta, ya Muse Henry pergi makan ke sebuah restoran. 就好像如果我约梁牧师去某间餐厅吃饭， Lalu Muse bertanya, Boksu tempat ini enak tidak? 梁牧师就问：这餐馆的食物好吃吗？ Saya bilang apa? 我说什么？ Ya enak lah. 我说当然是好吃。 Kalau nggak enak, nggak mungkin saya bawa Muse ke sini. 然后如果不好吃，我就不会带你来吃了。 Artinya apa? 这什么意思呢？ Percaya saja. 你相信就好了。 Jadi saudara, tidak ada bukti kejahatan yang jelas terhadap Yesus. 对耶稣没有一个清楚明确的 Ya, yang 罪状， yang ada hanya tuduhan. 有的只不过是没有证据的指控， Ya, yang ada hanya kebencian dan saksi palsu. 他们的指控是出于妒忌以及这个假见证。 Nah, kalau Hastings tadi akhirnya dibebaskan setelah 38 tahun. 刚才这位黑斯廷斯呢，38年之后，他终于被释放了 Ya, karena memang dia tidak bersalah. 因为他原本是无辜的。 Tapi Yesus tidak bersalah dan dia tidak pernah dibebaskan. 但是我们看耶稣虽然无辜，但他没有被释放， Ia justru dihukum mati di kayu salib 他在十字架上面对死刑 tanpa satupun tuduhan yang benar. 虽然没有一个清楚的罪证， Ya, tanpa satupun bukti kejahatan. 也没有一个明确的这个犯罪行为的证据， Tidak ada keadilan. 这非常不公道 Ya, yang ada adalah kepentingan, ya kepentingan diri. 我们看到的只有个人的利益。 Ya, tadi sebelum ibadah KU1 sempat ngobrol dengan Boksu Henry. 刚才呢还没有第一堂的崇拜之前呢，我和梁牧师有一些分享。 Ya, Boksu tanya saya, Boksu, konferensi tahunan wilayah 1 bagaimana? 梁牧师问我，你们第一区联谊会的联谊会情况怎么样？ Ya Bapak Ibu, kontak kami yang paling terakhir baru selesai 2 minggu yang lalu. Ya, lalu Muse Henry bilang, wah kalau di kami itu pusing. 梁牧师说，如果我们的联谊会会议呢，有点头昏脑胀 Ada kepentingan. 有很多的利益。 Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat pengadilan Yesus 如果 secara lebih dalam, 如果我们深入去看耶稣的所面对的法庭，
审判。 Saudara, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus bukan sekedar proses hukum biasa. 耶稣基督所面对的法庭呢，不只是一个普通的审判过程， Tapi ini juga satu peristiwa yang sebetulnya penuh kepentingan politik dan agama. 其实耶稣所面对的情况呢，也是离不开政治还有宗教的利益。 Ya, di satu sisi kita melihat kepentingan politik Pilatus sebagai gubernur Romawi. 某一方面，我们可以看到这个比拉多作为总督的政治利益。 Ya, Pilatus adalah penguasa di Yudea pada saat itu. 那个时候，比拉多是在犹太这个地方的这个掌权者。 Nah, apalagi saat itu sedang mendekati perayaan Paskah Yahudi. 更何况那个时候犹太人的逾越节近了， Jadi ada banyak orang Yahudi yang nanti akan berkumpul di Yerusalem. 那么有很多的犹太人从不同的地方将回到耶路撒冷来过节。 Dan Pilatus tidak mau ada kerusuhan nanti. 比拉多他不想看到在这个过节的期间发生暴乱， Maka dia memilih untuk menuruti tekanan dari pemimpin Yahudi. 所以他选择听从这些犹太宗教领袖的这个要求。 Walaupun dia tahu sebenarnya Yesus itu tidak bersalah. 虽然他清楚明白耶稣是无辜的， Nah, di sisi lain ada kepentingan agama dari pemimpin Yahudi. 另外呢，我们也看到犹太人的宗教领袖也是有自己的利益。 Nah, bagi mereka Yesus itu adalah ancaman. 对他们来说，耶稣的存在是一个很大的威胁。 Ya, pengaruh dan posisi mereka itu merasa terancam oleh kehadiran Yesus. 他们呢，为着耶稣的影响力感到没有安全感， Karena Yesus sering mengkritik mereka. 因为耶稣也是常常公开批评他们的不是， Ya, sering membongkar praktek agama mereka yang salah. 也常常这个说明他们那种宗教实践的不道德的行为。 Dan pengikut Yesus itu makin banyak. 而且那个时候，耶稣的跟随者越来越多， Jadi mereka terancam. 他们感到威胁的面对很大的威胁。 Jadi Bapak Ibu, dua kepentingan ini, politik dan agama itu bersatu. 所以我们看到这两种利益，也就是宗教还有政治的利益合在一起， Bukan untuk mencari kebenaran atau menegakkan kebenaran, 不是为了追求真理，也不是为了升到公正， tapi untuk menyingkirkan kebenaran itu. 他们相反的，他们是要这个夺走真理。 Ya, Yesus, sang kebenaran itu dikorbankan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. 他们为了保护自己的地位权势，就这个牺牲了耶稣基督这位真理的本体。 Nah, menariknya, Yesus tahu bahwa itu akan terjadi. 更有趣的是，我们看到其实耶稣早就知道这一切了， Dan ia rela menjalaninya. 他愿意面对这一切。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena Yesus di sini sebetulnya bukan korban. 因为其实耶稣在这里呢，他其实不是受害者， Tapi dia adalah raja. 他是君王。 Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 33 dan 37, Pilatus bertanya kepada Yesus. 如果我们继续读下去，在33节、37节，比拉多问耶稣 Apakah engkau seorang raja?：“ 你是王吗 Yesus tidak membantah itu. ？”耶稣没有否认这一点， Justru Yesus berkata, untuk itulah aku lahir dan datang ke dalam dunia ini. 耶稣的答案是什么？他说：“我是为此而生，为此而来。” Maka saudara, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus itu bukan sekedar kisah ketidakadilan yang dialami Yesus. 所以耶稣在比拉多面前受审的这样的事情呢，不仅仅关于耶稣面对一个不公正的审判， Tapi merupakan pernyataan tentang siapa Yesus dan seperti apa kerajaannya. 更是关乎
一种宣告耶稣是谁，他的国度是怎么样的一个国度。 Dan itu yang menjadi perenungan kita hari ini. 这也是我们今天所要思考的。 Ya saudara, dari Yohanes 18 ini kita akan belajar dua hal penting tentang Yesus dan kerajaannya. 从刚才我们所读的这段经文呢，我们要学习两个真理。 Yang pertama, 第一， kerajaan Yesus tidak berdiri di atas kemunafikan dan kepentingan diri. 耶稣的国度不是建立在虚假与利己的基础上， Tapi di atas kebenaran dan pengorbanan diri. 乃是建立在真理以及自我牺牲的基础上。 Bapak Ibu, pada saat itu sedang menjelang perayaan Paskah. 弟兄姐妹，那个时候他们快要庆祝逾越节了。 Ya, hari besar orang Yahudi memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. 这是犹太人的一个大节期，他们纪念上帝如何解放他们出埃及。 Ya Bapak Ibu, kalau kita ingat ya cerita di kitab Keluaran pasal 12. 如果我们回去看出埃及记12章， Orang Yahudi itu diperintahkan Tuhan untuk mengoleskan darah anak domba itu di tiang pintu rumah mereka. 那个时候上帝吩咐以色列人要把羔羊的血涂抹在他们的门楣上，还有门框上。 Dan kemudian malaikat maut akan melewati rumah mereka sehingga tidak terjadi kematian di rumah itu. 当死亡的天使走过他们的门口，看到血的记号，就会越过，没有杀死他们的长子。 Ya, dan sekarang saat mereka sedang sibuk ya mempersiapkan memperingati Paskah. 所以现在在他们忙于预备过节的时候， Ya memperingati keselamatan mereka melalui darah anak domba. 他们庆祝纪念上帝透过羔羊的血拯救他们。 Mereka sekarang justru sedang menyerahkan anak domba Allah yang sejati untuk dibunuh. 他们现在却把这位上帝的羔羊，将拯救百姓的羔羊献出来，要被宰杀了。 Ya, ketika mereka sedang memperingati pembebasan mereka dari Mesir. 当他们庆祝纪念他们从埃及被解放的日期里， Mereka justru sedang merencanakan pembunuhan terhadap seseorang yang akan membawa pembebasan yang sejati kepada mereka. 他们却有这样的阴谋，就是要把这位将拯救人类的羔羊交出来被宰杀。 Ya Bapak Ibu, disinilah kita melihat kepentingan diri yang berdosa. 这里我们看到这种有罪的利己行为， Ya dari para pemimpin Yahudi. 特别是那些犹太人的宗教领袖。 Ya disinilah kita melihat kemunafikan dari pemimpin Yahudi. 在这里我们看到那些犹太人宗教领袖的虚伪行为。 Ya saudara, perhatikan bagaimana mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. 我们看到他们如何把耶稣带到比拉多面前。 Mereka tidak mau masuk ke istana gubernur. 他们那个时候自己不肯进去那个衙门， Supaya alasannya supaya mereka tidak menajiskan diri secara ritual menjelang Paskah. 他们不愿意进去，是因为他们不要使自己不洁。 Ya karena Pilatus itu kan bukan orang Yahudi. 比拉多是非犹太人， Jadi kalau masuk rumahnya saja pun itu sudah dianggap berdosa, najis. 所以一个犹太人进到非犹太人的家，他们就会使自己变成不洁净。 Saudara, mereka takut menjadi najis dan tidak dapat makan Paskah. 他们害怕成为不洁，不能够过节了。 Tapi mereka tidak merasa najis menyerahkan seorang yang tidak bersalah untuk dihukum mati. 但是他们却没有因着把一位无辜的人定死罪而感到不洁。 Saudara, mereka menjaga tampilan yang rohani, yang suci. Tapi hati mereka penuh niat jahat. 他们看重外表的圣洁，但他们的内心却充满邪恶。 Ya, orang-orang yang taat hukum agama secara lahiriah, tapi hatinya busuk. 这些从外表上看起来是非常的敬虔、遵守律法，但他们的内心却充满着邪恶。 Ya, tubuhnya beribadah.
他们的身体看起来 Ya. 是敬拜神 Tubuhnya ada di bait Allah. 啊，他们的身体在圣殿， Ya, ritual dijalankan. 他们也遵守了宗教仪式， Persembahan diberikan. 他们也照常奉献， Tapi hatinya berdosa. 但是内心充满罪恶， Hatinya jauh dari Tuhan. 他们的内心远离上帝。 Ya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, 主耶稣曾经这样对犹太人说过 "Oh, kalian memuliakan aku dengan bibir kalian, 你们用嘴唇荣耀我， tapi hati kalian jauh dari aku." 但你们的心却远离我。 Ya, orang-orang yang tampak rohani, baik di luar, 这 tapi 些人， dalamnya gelap, kotor. 这些人从外表来看好像是非常属灵，但是内心却非常的肮脏，充满黑暗。 Bapak Ibu, bagaimana dengan kita yang hidup hari ini? 弟兄姐妹，我们今天的生活怎么样呢？ Ya, Bapak Ibu, jangan-jangan banyak orang Kristen hari ini 那 juga sama. 哪怕今天许多基督徒的生活、生命也是一样， Ya, tampak rohani, religius di luar. 外表看起来很属灵、很敬虔， Tapi kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus. 但是却在生活中不守基督的真理。 Ya, tubuh kita beribadah setiap hari Minggu. 我们的身体固然到教堂来做礼拜， Kita melayani setiap minggu. 我们每个礼拜都有服侍， Menerima perjamuan kudus setiap bulan. 而且每个月都守圣餐， Tapi kita masih menyimpan dendam bertahun-tahun. 但是我们心里还是怀恨， Atau diam-diam kita hidup dalam dosa. 或者是我们私下过着犯罪的生活。 Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang. 弟兄姐妹，我要告诉你们， Ya, orang kalau kelihatan baik. Ya, orang kalau kelihatan rohani atau baik di gereja. 如果一个人在教会里面从外表看是很属灵很好 Belum tentu aslinya itu baik. 他的真相呢不一定是好的， Betul Bapak Ibu? 对吗？ Karena Bapak Ibu ketika di gereja mudah bagi kita untuk kelihatan baik. 因为呢在教会里面呢，我们很容易假做一个好人。 Ya, biasanya semua di gereja itu semuanya seperti malaikat. 在教会的时候，每个人看起来好像天使 Ya, Bapak Ibu coba lihat kiri kanan depan belakang. 你看前后左右 Ya, Bapak Ibu semuanya seperti malaikat, bukan? 你们是不是好像天使啊？ Tadi di bawah, di pintu, di atas semua sudah disambut, senyum baik ramah. 刚才在门前、在上面、在下面，我们都非常温柔的接待欢迎别人 Nah, apakah di rumah sama? 在家里一样吗？ Apakah di tempat kerja sama? 在工作的地方一样吗？ Ya, waktu di gereja, ya waktu ibadah, semua kelihatan rohani, kelihatan baik. 在教会做礼拜的时候，每个人看起来都很属灵、很好 Tapi，begitu keluar pintu gereja, 但是从教会的门出去之后， begitu selesai ibadah, 崇拜结束之后， gosipnya mulai. 开始说三道四了， Oh, fitnahnya mulai. 开始诽谤别人了， Marah-marahnya mulai. 开始发脾气了。 Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ada yang berkata, 可能你们有听过人这样说： "Buat apa ke gereja? 我们去教会有什么用呢？ Oh, orang tua saya, 你看我的父母， bos saya, 看我的老板， sering ke gereja, 他们常常去教会， tapi omongannya nggak bisa dipegang. 但是他们的话却不可信的， Ya, katanya orang Kristen, 说是基督徒， tapi kok sering bohong, sering marah-marah. 但却是常常撒谎，常常发脾气 Ya, katanya majelis, 说是执事， katanya pengurus gereja, 说是教会的干事， katanya hamba Tuhan. 说是传道人， Tapi kok bicaranya seperti itu? 但是他们的说话怎么可以这么说呢？ Oh, kalau melayani di gereja mulutnya manis, 在 lembut. 教会侍奉的时候呢，嘴巴非常甜呢， Tapi kalau di rumah, di tempat kerja, wah maki-maki karyawan. 但是在家里、在工作的地方却常常咒骂工人， Ya, bahkan mukul pasangan, mukul anak. 可能也暴力对待自己的妻子、孩子。 Bapak Ibu, ada seorang pendeta 有一个牧师， yang pernah melayani di sebuah gereja. 他曾经在某教会侍奉， Lalu seorang majelis gereja itu mempersilahkan dia naik mobilnya diantar supir. 有一位执事呢，就让他坐他的汽车。 Nah, ketika pendeta ini berdua dengan supir di mobil itu,
当这位牧师和他的司机两个人在车上的时候， Tiba-tiba supirnya ini minta kerjaan sama pendeta ini. 突然间这位司机他跟这位牧师讨工作， Pendetanya kan heran, 这位牧师觉得很奇怪， kok minta kerjaan? 为什么要找工作呢？ Ini mobilnya kan bagus, 你驾的这辆车这么好， gajinya pasti bagus juga. 你的工资应该也不错吧？ Lalu supir ini dengan setengah menangis dia menjawab, 这位司机就开始哭着，然后回答那位牧师 iya pak, 是的，牧师啊， tapi setiap hari saya dimaki-maki terus. 但是我每天都被咒骂呢。 Ya dengan sebutan hewan. 他用这个动物的名来骂我呢。 Ya Bapak Ibu maafkan ya, saya dianjing-anjingi terus. 他是骂我是只狗呢。 Ya salah belok, alu. 我这个拐错的驾车拐错方向的时候，他就骂我是狗。 Ya bawa mobil salah, alu. 我犯一点错，他就是骂我狗。 Ya sampai saya mimpi hewan itu katanya. 我连做梦都梦到狗呢。 Lalu pendetanya nanya, yang maki-maki itu siapa? 这位牧师就问他了，谁这样骂你的呢？ Lalu supirnya bilang, ya majelis itu tadi, itu bos saya. 这位司机就说，就是刚才那位指示，他是我的老板呢。 Lalu pendeta itu berkata, selama ini kalau saya melayani di gereja ini, ketemu majelis ini, dia orangnya baik sekali. 牧师说，我常常在教会服侍，遇到这位指示的时候，他的行为蛮不错的呀。 Lalu supirnya bilang, 司机继续说道， Pak, dia itu baik kalau hari Minggu saja. 他说，先生，其实他只是在礼拜天做好人而已。 Kalau Senin sampai Sabtu, rumah itu tidak karuan. 星期一到星期六，他在家里是乱七八糟的。 Ya pembantu di rumah juga dimaki-maki anjing. 他在家里的女佣也是被他骂成一只狗。 Sampai anjing di rumah pun takut. 连家里的狗也怕他呢。 Saudara, jangan sampai ya kehidupan kita itu hanya kelihatan rohani atau baik di luar. 弟兄姐妹，我们的生活不只是在外表上看起来是非常的属灵而已， Tapi sebetulnya di dalam penuh dosa, penuh kejahatan. 但是在我们的内心却充满着黑暗和罪恶。 Saudara, Tuhan membenci kemunafikan. 弟兄姐妹，上帝憎恨虚假行为。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Saudara, Bapak Ibu, Tuhan tidak tertarik kepada tampilan yang rohani hanya di luar. 上帝对我们外表的属灵虔诚一点都没有兴趣， Tapi pada kebenaran yang ada di dalam hati. 上帝所看重的是我们内心是否有真理。 Ya yang Tuhan mau bukan sekedar ibadah atau kebaktian doa yang rutin dijalankan. 上帝要的不是我们每一周那种形式化的崇拜，还有祷告。 Tapi yang Tuhan inginkan adalah persembahan hidup kita yang benar setiap hari. 上帝要的是我们如何把自己完全的献上。 Ya Roma 12 ayat 1, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. 在罗马书第12章1节，保罗告诉我们要把你的身体献上。 Ya tubuh itu bukan hanya soal jasmani, tapi juga roh kita, hati kita. 所谓的身体，不只是我们这个物理上的身体，乃是包括我们的心灵、我们的心思意念。 Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 我们要把自己献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，这乃是真正的敬拜。 Jadi bukan sekedar tubuh kita sudah hadir di gereja di hari Minggu. 所以不只是我们的身体出席在教会， Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari. 我们每一天的日常生活那更重要， Itulah ibadah kita. 那才是我们真正的敬拜生活。 Saudara, waktu kita keluar nanti dari pintu gereja. 弟兄姐妹，等一下我们从教会的门踏出去的时候， Nah itulah ibadah dan pelayanan kita yang sesungguhnya. 那才是我们真正的敬拜和服侍 Ya gak ada yang lihat. 没有人看到， Itulah hidup dan persembahan kita yang sesungguhnya. 那就是我们的生活，那就是我们的奉献。 Saudara, itu harus kita ingat. 我们要记住这一点。 Karena banyak orang Kristen hanya menekankan
ya ibadah kebaktian ya di hari Minggu di gereja saja. 很多人只是看重或者是强调礼拜天要做礼拜， Tapi hidup sehari-hari tidak diperhatikan. 但是却忽略了每一天的生活。 Ya saudara, jaga hidup kita juga dari Senin sampai Sabtu. 我们要保守我们的生活，从周一到周六。 Ya bukan hanya di hari Minggu di gereja kelihatan kudus. 我们不要单单在礼拜天在教会看起来很圣洁， Tapi di hari lain kelihatan kudis, Bapak Ibu. 但是在其他的日子却显得肮脏玷污， Ya kudis kurang disiplin. 就是我们没有属灵的纪律。 Ya di rumah, ya di kantor, di Saya- pekerjaan tidak kelihatan seperti orang Kristen. Orang yang Saya- mengenal Tuhan. 在我们的家庭里面，在我们的职场，在外面，别人认不出我们是基督徒。 Bapak, itulah kemunafikan yang ditampilkan oleh para pemimpin Yahudi saat itu. 这就是我们所看到的那些犹太人的宗教领袖所表现出来的那种虚伪的生活。 Saudara, kerajaan Yesus tidak dibangun di atas kemunafikan dan kepentingan diri. 弟兄姐妹，耶稣的国度不是建基在虚假与利己的基础上， Tapi di atas kebenaran dan pengorbanan diri. 乃是建立在真理与自我牺牲的基础上。 Nah, sudahkah kita hidup dengan hati yang benar di hadapan Tuhan? 我们在上帝面前是否有这个正直的心呢？ Atau kita hanya menjaga tampilan luar agar terlihat rohani? 或者我们只是看重外表看起来是属灵而已吗？ Ya sudahkah setiap keputusan hidup kita 我们在生活中的每个决定， itu diambil dengan hati yang takut akan Tuhan? 我们是否取决于我们出于敬畏上帝的心 Ya bersih dari kepentingan pribadi, 完全无私， ya bersih dari niat jahat kepada orang lain. 也没有企图去陷害别人。 Bapak Ibu, ini yang pertama. 这是第一点。 Nah, hal kedua tentang Yesus dan kerajaannya. 第二点， Yesus adalah raja yang berdaulat, yang menggenapi rencana Allah. 耶稣是那一位成全神计划并且掌权的王。 Bapak Ibu, ketika Pilatus menemui orang Yahudi itu, 当比拉多去见犹太人的宗教领袖的时候， ketika dia mendengar bahwa ya Yesus itu adalah penjahat, 当他听到有关耶稣是一个坏人的时候， ya tanpa ada bukti yang diberikan, 没有任何的证据可以交出来。 ya Pilatus itu sebetulnya agak males, ya dia agak males untuk menanggapi permintaan jahat orang Yahudi itu. 其实，比拉多他有点懒得去回应这些犹太人宗教领袖的指控。 Maka di ayat 31 jawab Pilatus apa? 所以在第31节，比拉多怎么回答呢？ Ya kamu ambillah dia, hakimilah dia menurut hukummu sendiri. 他说：“你们自己带他去吧，按着你们的律法审问他吧。 Tapi jawab orang itu apa? ”他们怎么回答呢？ Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. 他说：“我们没有杀人的权柄。 Ya Bapak Ibu, hukuman mati orang Yahudi bagi orang yang menghujat nama Tuhan itu adalah dengan melempar batu sampai mati. 按照犹太人的律法，一个人如果有亵渎上帝之名的罪，他们就要用石头把他丢死。 Dan bagi mereka Yesus itu sudah bersalah. 对他们来说，耶稣已经有这样的罪名了。 Karena di kitab Injil Lukas pasal 23 kalau kita baca, Yesus memang sudah ditetapkan bersalah oleh pengadilan orang Yahudi sendiri. 在路加福音23章那边记载，耶稣已经被有这个亵渎上帝的罪名。 Jadi kalau ada yang bersalah ya seharusnya dihukum mati dengan dilempar batu dengan cara orang Yahudi. 所以，如果耶稣真的是犯罪了，他一定要用石头给丢死。 Tapi mereka tidak melakukannya. 但是他们没有如此做， Mereka membawanya kepada Pilatus untuk dihukum mati. 他们把耶稣带到比拉多面前去钉死， Karena mereka tidak diperbolehkan.
因为他们说他们不可以处决一个人， Karena sejak dijajah orang Romawi, hak mereka untuk menghukum mati sudah diambil. 因为其实呢，自从他们被罗马帝国统治、殖民统治的时候呢，他们已经没有权利判死一个人。 Bapak Ibu, tahu nggak bahwa sebetulnya orang Yahudi bisa melakukan itu? 但你们知道吗？其实犹太人也没有完全去遵守这样的条例，因为他们也做过了这种事情。 Ya bukankah Yesus, dia pernah ngomong, sebelum Abraham ada, aku ada. Dan kemudian orang Yahudi mau ngambil batu kan untuk melempar Yesus. 耶稣曾经说过在亚伯拉罕之先，我已经存在了。犹太人听的时候就很生气，就拿石头要丢死他了。 Ya, di Kisah Rasul 7, Stefanus juga dilempar batu sampai mati oleh orang Yahudi. 在使徒行传第7章记载，有关司提反被犹太人用石头丢死。 Tapi sebetulnya itu bisa dilakukan. 所以其实如果他们要丢死耶稣也是可以的， Tapi itu tidak terjadi. 但他们没有如此做。 Mengapa? 为什么呢？ Karena firman Tuhan mengatakan Yesus mati bukan dengan dilempar batu. 因为神的话语预言有关耶稣的死，并不是用石头丢死的。 Ya, ayat 32 berkata 32节告诉我们， bahwa apa yang dikatakan oleh orang Yahudi justru menggenapi apa yang pernah dikatakan Yesus. 这些犹太人所说的呢，正是要应验耶稣自己的话语， Ya, untuk menunjukkan bagaimana caranya Yesus akan mati. 就是要指明耶稣是如何死的。 Artinya firman itu sudah berkata bahwa Yesus itu akan disalib. 意思是说，神的话语已经在先告诉我们，耶稣会被钉十字架。 Ya, firman Tuhan tidak mungkin gagal. 神的话肯定会这个应验的。 Ya, berulang kali Yesus sudah ngomong bahwa anak manusia, aku akan ditinggikan dari bumi. 圣经也说了，耶稣也说了，人子会被高举。 Artinya dia akan dinaikkan dan disalibkan di atas kayu salib. 意思是说，他会被高举，被钉死在十字架上。 Ya, dan hanya orang Romawi yang menggunakan salib sebagai hukuman mati. 当时只有罗马帝国才会用钉十字架的方式来处死一个人。 Jadi agar kitab suci dan nubuat Yesus itu terpenuhi, maka Yesus harus disalib. 为了应验圣经里面有关耶稣基督的预言，耶稣必须被钉死在十字架上。 Saudara, ini menunjukkan kedaulatan dari Tuhan. 这让我们看到上帝的主权。 Ya, tanpa disadari, Pilatus dan orang Yahudi itu justru menjadi alat yang menggenapi kehendak Tuhan. 在比拉多还有犹太人的不知不觉当中，他们已经成为了上帝成全他的旨意的管道。 Mereka melakukan sesuatu yang secara tidak sadar justru menggenapi rencana Tuhan. 他们在不知不觉中做了一件成全上帝计划的动作。 Jadi pengadilan dan penyaliban Yesus itu bukan kebetulan atau musibah. 耶稣的审判以及耶稣的死，不是偶然的事情，也不是因为天灾人祸而导致的。 Tapi Tuhan menguasai dan mengarahkan hati Pilatus dan juga orang Yahudi untuk melaksanakan rencananya. 我们看到是上帝在掌管、在掌权比拉多还有那些宗教领袖的思想来成全这事。 Ya, Amsal 21 ayat 1 berkata, 在箴言书21章第1节告诉我们， hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia kehendaki. 王的心在耶和华手中，好像龙沟的水，随意流转。 Bapak Ibu, ayat ini luar biasa bukan? 这节经文是不是很特别？ Ya, Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati seorang raja sekalipun. Seorang penguasa untuk melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. 上帝有绝对的权柄来影响一个王，一个有权柄的人来成全他自己的旨意。 Ini artinya Yesus adalah raja, adalah Tuhan yang berdaulat. 这告诉我们，耶稣本身就是那位
掌权的君王， yang tetap memegang kendali. 他仍然掌权。 Ya, sehingga seluruh peristiwa pengadilan dan penyalipan itu berjalan seturut dengan rencananya. 所以整个受审以及被钉死的整个过程，都是按照上帝的计划旨意慢慢的进行的。 Secara manusia, Yesus itu tampak sebagai korban ketidakadilan. 从人的角度呢，耶稣只不过是一个受害者， Tapi sebetulnya Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. 但从神的角度，其实他正在应验他的预言。 Ya, Tuhan tahu menggenapi janji-janjinya. 上帝正在应验他的应许， Karena firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. 因为上帝的话都是真实的，肯定会被应验的。 Ya, Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang yang tidak percaya seperti Pilatus atau orang Yahudi, untuk menggenapi rencananya. 上帝可以使用任何人来成全他的计划，包括那些犹太宗教领袖以及比拉多。 Ya, Tuhan bisa memakai siapapun demi kebaikan umatnya, demi tergenapi firman-Nya. 上帝会使用任何人给他的子民带来好处，来应验他的预言，他的话语。 Bapak Ibu, satu kali ada seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan. Dia naik ke atas kapal. 有一次呢，一个妇人，这位妇人她很爱主，她有一次就坐船了。 Tapi ketika dia naik ke kapal itu, dia tidak punya makanan, dia tidak ada makanan. 当她在船上的时候呢，她已经没有食物吃了。 Ya, saat dia lihat orang lain makan dan dia tidak makan, 当她看别人在吃的时候，自己却没有食物的时候， dia cuma berdoa, 她只祷告： Tuhan berilah hamba makanan hari ini yang secukupnya. 主啊，求你赐给我今天的饮食。 Oh, setiap kali dia berdoa itu terus. 她每次都如此祷告。 Ya, ada yang makan terus dia tidak makan. Tuhan berilah hamba makanan hari ini yang secukupnya. 当她看到别人在吃的时候，她就祷告：主啊，求你赐给我够用的饮食。 Lalu ada seorang pemuda yang tidak percaya Tuhan melihat ibu itu terus. 在那边有一个无神论的年轻人，就是观察到这位妇人。 Ya, ibu ini berdoa terus kepada Tuhan minta makan tapi tidak dapat makan. 这位年轻人看到这位妇女，她一直祷告求食物，但却没有食物。 Lalu timbul dalam pikirannya untuk mengerjai ibu itu. 那么他就有这样的念头，要去捉弄这位妇女。 Ya, pemuda ateis ini ketika melihat ibu itu berdoa lagi, Tuhan berilah hamba makanan hari ini yang secukupnya. 当这位青年人看到那妇女在祷告的时候呢， Lalu pemuda ini ambil satu apel, dia taruh di depan ibu itu. 他就拿一粒苹果放在他的眼前。 Nah, begitu ibu ini bilang amin, 当这位妇女说阿门的时候， terus dia buka mata, dia lihat ada apel di depannya. 当他睁开眼睛看到有一粒苹果， Langsung dia bilang, Tuhan terima kasih. 这位妇女就说：“感谢你主啊， Oh, Tuhan, Engkau menjawab doaku. 你已经听了我的祷告， Engkau taruh apel di depan saya. 你为我预备了苹果。” Oh, dia bersyukur kepada Tuhan. 他感谢上帝。 Lalu pemuda ateis itu datang. 那位无神论的年轻人就来找他， Bu, bukan Tuhan yang kasih apel itu. 他说：“妇人，其实不是上帝给你苹果的， Tuhan itu tidak ada. 上帝是不存在的， Yang kasih apel itu saya, 给你苹果的是我， bukan Tuhan. 不是上帝。” Nah, ketika pemuda itu bilang itu, 当这位年轻人这么说的时候， ibu ini langsung berseru kepada dia, langsung berdoa lagi. 这位妇女又祷告了。 Oh Tuhan, Engkau sudah buat mujizat. 上帝，你已经为我行了奇事， Ya, tadi Engkau sudah taruh apel di depan saya. 你刚才已经为我预备苹果了， Tapi sekarang ada mujizat yang lebih besar lagi. 现在有一个更大的神迹， Ya, Engkau bahkan pakai seorang anak setan untuk membawa apelnya kepadaku. 你使用魔鬼的儿子供应给我苹果。 Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. 弟兄姐妹，上帝能够使用任何人， Ya, termasuk orang yang tidak percaya untuk menggenapi rencananya. 包括使用那些不信他的人来成全他的计划。 Ya, karena Tuhan dia berdaulat, dia memegang kendali. 因为上帝是掌权的上帝。
Maka saudara, dalam situasi hidup kita saat ini, 所以不管我们今天的生活光景怎么样， ya dalam situasi hidup kita yang mungkin tampaknya sedang kacau, tidak adil. 可能我们正在面对的就是一塌糊涂的生活，面对着不公正。 Ya, sebagai orang percaya kita bisa tetap tenang dan percaya kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang berdaulat. 作为信上帝的人，我们可以保持冷静，因为我们的神是掌权的神， Ya, Dia tetap memegang kendali. 他仍然掌权。 Hidup kita ini aman di tangan Tuhan yang tahu apa yang harus Dia kerjakan. 在上帝的手中，我们可以安然信靠。 Ya, maka saudara jangan ragu, jangan kehilangan pengharapan. 所以我们不需要迷茫，也不需要失去盼望。 Ya, percaya firman Tuhan sungguh-sungguh. 我们要真正的相信神的话， Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. 上帝的话都是真实的， Maka jangan ragu, jangan kehilangan pengharapan. 所以不要怀疑，也不要失去盼望。 Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini ya setelah hasil kontak, mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan dalam pikiran kita. Bapak Ibu jemaat, majelis juga mungkin. 弟兄姐妹在年例会之后，可能教会的指示，包括你们弟兄姐妹有很多的疑问， Kok begini? Kok 3 pendeta itu pergi? 为什么会这样？3位牧师怎么会同时被调走呢？ Bapak Ibu, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. 我们不晓得上帝的计划是什么， Tapi ini gereja adalah milik Tuhan. 但是教会是属于上帝的 Artinya Tuhan itu berdaulat. 上帝是掌权的， Tuhan memegang kendali. 上帝仍然掌权。 Apapun rencana manusia, 人不管人的计划是什么， ya kita harus percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja, bisa bekerja di balik semuanya itu. 我们更要相信上帝使万事互相效力，上帝在背后仍然掌权做 Ya, 工。 untuk menggenapi kehendaknya yang terbaik bagi gereja ini, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. 上帝是为我们教会的好处，在幕后掌权做工。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Ya Bapak Ibu, hari ini kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 32. 弟兄姐妹，我们今天所读的这一段经文，就是约翰福音18章28到32节。 Ya saudara, kita tidak hanya sedang membaca kisah pengadilan yang tidak adil. 我们不仅是在阅读一个不公正的审判， Tapi kita sedang menyaksikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, yang sedang menggenapi rencana keselamatan Allah. 我们正在见证那一位掌权、正在成全上帝旨意的君王。 Kita melihat kedaulatan Tuhan dinyatakan, sekalipun ada kejahatan, rencana manusia yang jahat di balik itu. 虽然人有邪恶的计划，但是我们仍然会看到上帝如何借着这一切来成全他自己的美意。 Lalu kita menyaksikan kerajaan Yesus itu dibangun bukan di atas kemunafikan dan kepentingan diri. 我们学习了耶稣基督的国度，不是建立在自私自利以及虚假的那种基础， Tetapi di atas kebenaran dan pengorbanan diri. 乃是建立在真理和自我牺牲的基础上。 Saya ajak Bapak Ibu kita semua saat ini kita tundukkan kepala. 让我们低着头， Mari kita ambil waktu sejenak, kita merenung dan kita berdoa di hadapan Tuhan. 我们一起来默想，在主面前祷告。 Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. 弟兄姐妹，我们已经一起聆听主的话语。 Ya, Yesus adalah Raja yang berdaulat. 耶稣是那位掌权的君王， Ya, kerajaan Tuhan tidak dibangun di atas kemunafikan dan kepentingan diri. 主的国度也不是建立在自私自利以及虚伪的基础上。 Maka pertanyaan bagi kita saat ini, 现在给我们的问题是什么？ apakah kita sudah hidup sebagai warga kerajaan Tuhan yang menjunjung kebenaran? 我们是否已经过着一个上帝子民的生活，也就是高举真理的生活吗？ Bukan sekedar penampilan, 不只是看重外表，
Apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam hidup kita? 我们是否相信上帝仍然掌权， Bahkan di tengah penderitaan dan ketidakadilan yang kita alami. 甚至在我们面对不公正以及苦难的情况当中， Apakah kita tetap percaya bahwa Kristus sedang memegang kendali? 我们是否相信主耶稣仍然支配着我们的生命？ Apakah kita tetap berserah tunduk kepada pimpinannya, bahkan ketika rencananya tidak kita pahami? 我们是否愿意顺服、完全的降服在上帝的旨意，即便我们不明白？ Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Bapa kami yang di surga, 亲爱的天父啊， kembali kami datang kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. 我们再一次的来到你面前，凭信心和以谦卑的心来朝见你。 Kami mau menundukkan, menyerahkan hidup kami di bawah pimpinan Tuhan. 我们要降服在你的带领之下， Sebab Tuhan Engkau adalah Raja yang layak untuk kami ikuti dan taati. 因为你是那一位配受我们的尊贵还有顺服的君王。 Kami mau menjadi pengikut Yesus yang hidup di dalam terang, bukan dalam kemunafikan. 我们要成为活在光明中的基督徒，不是虚伪的基督徒。 Kami mau tinggalkan semua kepalsuan rohani. 我们要放下所有属灵的虚假， Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu. 我们要把生命完全的交托于你， Kami mau mempercayakan gereja kami di tempat ini kepadamu. 我们也要把教会信托于你， Sebab hanya di bawah kehendak-Mu, di bawah pimpinanmu, 因为只有在你的旨意，在你的引导之下， kami akan menemukan keadilan yang sejati. 我们才能够找到真正的公正， Kami akan menemukan damai yang abadi. 我们也能够找到真正的平安， Dan kami akan menemukan keselamatan yang kekal. 我们也能够得到永远的拯救。 Ini doa kami. 这是我们的祷告， Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣名祷告， Amin. 阿门。